Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan pada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara, pastikan jaga diri kita elok-elok ya, saudara Syah Ibrahim. Saudara kena godam warga Cita Damai. Saudara Zamari LC, Hafiz Wan Basirun, saudara Syarul Azam. Itu juga dengan saudara Satria Setiawan dari Pemelembu ya, saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, saudara Roslila, saudara Kamarul Azhari. Begitu juga dengan Ibrahim Cik Muda. Sejuk-sejuk begini, bila tengok like and share tu ramai tu, naiklah semangat sikit. Kau tak sejuk lah saya ya. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Saudara Puan Kak Minah. Apa khabar Puan Aminah daripada Terengganu. Cik Warisan, Mimi, Anton. Dari mana tak tahu ya, saudara Cik Warisan. Dari saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Anton dari mana Tun? Puan Syarifah Hafifah. Apa khabar Puan? Puan Hamidah Kamat. Selamat malam. Terima kasih. Saudara Fazil Yub. Begitu juga dengan saudara Abu Samah. Saudara Rosli Ibrahim. Puan Noriah Arsyad. Dari hutan Melentang, Perak. Oh, Yung. Apa khabar Yung? Puan Siti Zubaidah Mak Anifah dari Taping. Juga orang Perak. Apa khabar Yung? Terima kasihlah support. Saudara Muhammad Ridwan daripada Kuching. Saudara Fakri. Saudara Iskandar Mursid minta maaf. Tak boleh. Saya tak reti. Alamak. Saudara Man. Saudara Rosli Ibrahim. Saudara Puan Rosmini. Apa khabar? Terima kasih. Orang Johor ya. Orang Pontian. Jaka Linglung. Saudara Mak Azmi Muhammad Ali daripada Kota Baru, Kelantan. Saudara Mak Azmi bila dia hadir mesti dia minta like, share dan subscribe. Saudara Fakri Sani katanya Kelantan hujan malam ini. Memang nampak gayanya cuacanya sebegitu. Jangan lupa like and share dan subscribe. Itu paling penting supaya bila notifikasi itu berlaku, maka anda akan diberitahu sama ada saya live atau tidak. Sila like, share dan subscribe. Begitu juga di teman kita di Instagram. Ya, di Instagram juga saya mohon agar like, share dan subscribe supaya anda kalau sesuatu berlaku di Facebook boleh lari ke Instagram. Ya, saudara Awang Yusof, saudara Abdul Hamid, saudara Rosli Yunus. Terima kasih, cantik gambar hati itu ya, saudara Murad Abdul Syukur. Baik saudara, saya tidak boleh melengahkan waktu. Banyak sangat hari ini kejadian-kejadian yang perlu diulas. Saudara Murad, saudara Adi Warna, saudara Hazrul. Adi Warna tak silap saya ini daripada Tanjung Malim tak? Kenalan saya rasanya Adi Warna. Mungkin. Saudara Hazrul, saudara Ibrahim Cik Muda. Ini di Instagram. Baik saudara. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Julai. Hari yang ke-858 saudara. COVID-19 menyerang negara kita. Laporan daripada saudara Rio dan saudara Jamil Idris. Nampak gayanya peningkatan berlaku lagi. Daripada 3,300 sebelum ini. Semalam naik 4,759 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan angka jumlah yang terkumpul sudah pun 4,659,710 saudara. Angka kematian 9. Jadi dapatan saya dari situ terdapat 13 peningkatan. Peningkatan di 13 negeri saudara. Cuma susut di 3 negeri saja, itu di Kedah 130. Serta mana lagi yang susutnya, yang bawah yang dalam 100. Dan Sabah 209. Tapi di Selangor mencanak naiknya saudara. Daripada 943 meningkat pada 1,447. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Daripada 1,060 dia naik pada 1,840. Di Perak yuk. Apa hal lah Mikoma ni. Dia Perak dia naik kepada daripada 210 pada 223. Negeri Sembilan juga turut meningkat kepada 170. Pulau Pinang terus tak cerai. Dia naik daripada 172 kepada 219. Dan Melaka juga naik 103. Itulah gambaran yang dapatan saya seketika. Pastikan anda menjaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga diri kita ya saudara. Terima kasih saudara Rosli Rahim. Betul, kita harus memimpin, bukan dipimpin.
oleh orang yang munafik. Ya? Baik, saudara. Kita legakan sedikit, ya, Saudara Aziz Izam, Saudara Mazlan, Saudara Ating, legakan sedikit, kita masuk 2 minit lah, saudara, iaitu segmen e-commerce. Bagi mereka yang punya produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar, jangan lupa, haruman setangi bakur dan juga minyak wangi daripada Tanah Suci Mekah dan juga negara Arab. Saudara, ingat, para malaikat mencintai wangi-wangian dan kebencian para syaitan, saudara. Dengan Al-Azhar, jangan lupa, boleh juga saudara memesan gula O dan sebagainya. Saudara, gula O ni untuk kesihatan, saudara, tanpa kalori. Letak 2-3 titik pun, 2-3 renjis pun dah cukup manis. Supaya yang mereka yang ada masalah kencing manis dan sebagainya dapat mengurangkan gula. Dan begitu juga, kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Sila hubungi Siti Farehah untuk mendapatkan dendeng manis Siti Farehah. Tapi dia minta tempoh lah. Pesan hari ni 2 hari 3 hari baru boleh dibuat kerana sebabkan daging kadang-kadang supply tak mencukupi, minyak pun susah nak dapat. Jadi sebab itu saudara boleh hubungi Siti Farehah minta mesti 2 hari atau 3 hari ataupun mungkin 5 hari, saudara. Dan untuk di Lembah Kelang, buah-buahan jangan lupa Syauqi 012-357-5703. Siti Farehah 017-711-4300. Dan akhir sekali, Popiah Sira Lady Maria. Ini makanan kegemaran saya. Pedas, rangup dan manis. Sesuai untuk melabun, saudara. Sambil kita berborak, makanlah Popiah Sira. Rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika e-commerce kita. Baik, saudara. Kita masuk di segmen Ating, Emily, Saudara Fuad Rahman, apa khabar saudara? Orang Subang Jaya sihat ke? Saudara Nazri Tengka. Saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana sebenarnya saudara, lebih separuh daripada perkara-perkara yang kita takuti dalam hidup ini adalah dalam kategori andaian ataupun persepsi serta tanggapan yang tidak berasas. Ini kerana diri kita secara lemah. Ilmu kita tidak terbatas dan kudrat kita juga terhad. Mana mungkin kita dapat mengarungi kehidupan yang begitu mencabar hanya dengan bersandarkan kekuatan diri saja. Jadi justru itu, baginda Rasulullah SAW berpesan, kata baginda, serah dan pasrahkanlah hati dan dirimu kepada Allah SWT. Kerana baginda Rasulullah mengajar kita supaya berdoa dengan doa, Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekelip mata. Jadi apa-apa pun kita minta segala-galanya ketentuan ilahi, saudara. Kerana kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita juga adalah sekadar penerima, saudara. Yang memberi adalah Allah. Rezeki ke, segala takdirnya, waktunya, kesihatannya, harta benda, semua itu adalah anugerah ilahi. Bukan daripada orang, selalu saya tegaskan, rezeki datang daripada Allah SWT. Kerana Allah menegaskan apa-apa yang diberikannya kepada kita, itulah adalah terbaik belaka. Namun, akal kita tidak akan mampu mengetahui rahsia di sebalik yang pahit, yang pedih dan sakit. Ingat saudara, kalau boleh kita nak yang manis-manis belaka. Apatah lagi, nafsu kita akan memberontak apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak tabi'inya. Jadi sebab itu saudara, apa-apa pun serahkanlah kepada Allah SWT sebagai penentu segalanya. Ingat saudara, jangan anggap rezeki itu datang daripada saya, daripada teman-teman, daripada majikan, daripada orang itu, orang ini. Jangan. Rezeki datang daripada Allah SWT. Tenang hidup kita, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Kata Cikgu Hibil, andai kita membiasakan diri dengan sifat pemaaf, pastinya kita akan tentram dan tenang di hati. Di samping, kedudukan kita pastinya tinggi di sisi Allah serta makhluknya. Jadi, seringkalilah menjadi seorang insan yang sentiasa pemaaf. Jangan nak tunjuk kita bijak, jangan nak tunjuk marah kita, jangan nak tunjuk kita lah segala-galanya. Bukan, saudara. Kita pasrah pada Allah SWT. InsyaAllah, kalau orang buat apa pada kita, orang kata kita, orang nista kita, kita maafkanlah mereka. Tak apa. Saya sendiri kadang-kadang, bila saya buat pencerahan ni, macam-macam orang kata. Saya senyum saja. Ya, Saudara Asy Yusof. Waalaikumsalam. Salam warga cinta damai juga buat semua, katanya.
saudara Zul Marshall, Yusaidras, Puan Natijah, Zul Marshall, saudara. Apa khabar saudara Alma, saudara Mansur Wahab, saudara. Jangan lupa like, share dan subscribe lebih-lebih lagi pada teman-teman kita yang di Instagram. Ini penting ni saudara. Kadang-kadang sebab kalau di Facebook jadi sesuatu, boleh lari pada Instagram. Ya, saudara Sajid Put. Baik saudara, saya harus mengingatkan juga pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir kalau berbelanja wang negara tanpa had, negara kita akan muflis. Itu saja minta kita. Saya nak tengok agar negara kita, bumi tercinta ini, saudara, sentiasa damai dan makmur untuk rakyatnya. Baik, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah tanda awal PRU kian hampir. Apa cerita sebenarnya? Tunggu dulu, saudara. Sabar. Kita santun dulu. Pantun Pak Nazil. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Pak Nazil menghantar pantun untuk kita menghayatinya, saudara. Jadi, terima kasih pada Pak Nazil. Hari-hari hantar pantun pada saya untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, beli kedondong di Pekan Kuah, air zam-zam di kedai Pak Sahak. Cegah bendung amalan rasuah, perlu iltizam semua pihak. Jadi bukan satu orang saja, bukan satu pihak saja, semua pihak kalau kita nak mencegah budaya rasuah ni, saudara. Kata Pak Nazir lagi, cari kayu di tepi banat, tebalnya lanau, kerjanya sukar. Politik Melayu semakin tenat, seperti enau dalam belukar. Pak Nazir melihat bahawa perkembangan politik masa kini katanya tenatlah seperti enau dalam belukar. Pak Nazir juga menjelaskan kepada kita maksud banat itu adalah hutan rimba. Kadang-kadang saudara tak faham apa banat tu. Begitu juga dengan lanau. Lanau itu lumpur. Terima kasih Pak Nazir kerana memberi pencerahan maksud yang dikatakan banat dan juga lanau. Saudara. Jadi cari kayu di tepi banat. Iaitu hutan rimba lah, saudara. Tebalnya lanau, kerjanya sukar. Jadi lumpur yang tebal tu susahlah nak buat kerja. Jadi politik Melayu semakin tenat seperti enau dalam belukar. Memang itulah natijahnya. Saudara Idris, saudara Osman, Rosdiwan, Cik Rosli, saudara Idris Sugih, kamu zaman Johan, saudara. Baik. Usai pantun Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil. Usai pantun Pak Nazil, kita masuk segmen sedikit, saudara, Gedung Ilmu. Kerana ini adalah merupakan, kita cuba untuk membedah pemikiran Allahyarham Zakbar. Beliau lah, atau nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan antara tokoh pemikir bangsa Melayu kita abad 20. Tapi saya memberi pencerahan ini mengikut kepahaman saya. Bukan mengikut bahasa yang dituturkan dalam buku sebut saya. Jadi, kalau tak menepati, yang memberi buku sebut jangan marah kat saya. Buku ini dihadiahkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, mantan Ketua Pengarang Usaha Melayu. Dia kata banyak intipati dalam buku ini elok diwawarkan supaya kita dapat menghayati pemikiran Allahyarham Zakbar. Buku yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Perangai itu sikap lah. Jadi menurut peneliti Zakbar, dia kata bidalan Melayu ada berkata, yang sewajarnya jadikan pedoman kepada kita dalam menangani persoalan perangai bergantung pada diri sendiri dengan jelas mengungkapkan kata-kata ni Pak Zakbar, Allahyarham ini peneliti Zakbar. Dia kata berharap pada anak buta mata sebelah. Kalau kita berharap pada anak, maka buta mata sebelah. Saudara, berharap pada orang, buta mata keduanya. Kalau menggantungkan harapan pada anak saja, sebelah mata buta. Kalau orang pula, dua-dua buta. Artinya, apa-apa pun yang sebaiknya kita lakukan dengan kudrat dan iradat kita sendiri, tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain ataupun insan lain. Kerana, kata peneliti Zakbar, syair Arab ada menyebut, antara rangkapnya bermaksud, tidak ada yang boleh menggaru gatal kulitmu seperti kuku tanganmu sendiri. Oleh itu, lakukanlah dengan sendiri segala kerja serta tanggunganmu. Betul tu, saudara.
Tidak ada apa yang boleh mampu nak menggaru kulit kita, badan kita kalau kita gatal, melainkan kuku kita sendiri. Memanglah kadang-kadang kita ada alatnya kita beli untuk belakang, tak sampai. Tapi untuk di sini, sana dan situ. Melainkan ini pepatah Arab. Dia mengatakan bahawa tidak ada yang boleh menggaru gatal kulitmu yang sama seperti kuku tanganmu sendiri. Oleh itu, lakukanlah dengan sendiri segala kerja serta tanggungjawabmu. Dan satu lagi ungkapan syair Arab yang lain bermaksud, laki-laki dunia yang satu-satunya jadi anak tunggal dunia, tidak lain hanyalah orang yang tidak berharap kepada sesiapa pun. Ini anak jantan yang betul-betul dia tak akan meletakkan harapan pada orang lain. Jarang orang yang hidup di dunia ini dengan satu-satu harapan serta mengambil pertolongan dari dari perangai yang bersungguh-sungguh. Jadi jaranglah orang demikian yang tidak mendapat seperti harapannya. Ini pesan Pak Zabah, jangan sesekali kita menggantung harapan pada orang lain. Itu yang saya katakan tadi, rezeki datang daripada Allah SWT. Usaha kita lakukan sendiri. Bukan boleh senang saja. Sekarang ni kadang-kadang kita ni bila susah sikit, tunggu. Kuku ada bantuan, tunggu bantuan. Apa kita warga yang meminta-minta? Kita harus berusaha sedaya mungkin. Kita sambung lagi malam esok. Terima kasih Tan Sri Johan Japar atas kiriman buku sebut untuk kita berkongsi, ya saudara. Kalau gatal belakang, garu ke tiang. Bukan garu ke tiang. Ini apa? Ini goyang-goyang belakang ke tiang. Itu pepatah Arab, bukan pepatah saya. Tulisan Pak Zabah, saudara. Saudara Fazilah Abdul, meroyanlah tiap-tiap malam. Terpulanglah nak marah saya ke tidak. Dan Kadim yang ni ditolak UMNO dan kuncu-kuncu sepasukannya. Coca-Cola, tolak katak semurid. Terpulang. Saya, kalau boleh, saya tak maulah pergi ke personal. Okey, saudara. Sebelum saya meneruskan pencerahan ini, saya perlu mengingatkan mereka yang menyunting semula live saya ini, dan dimasukkan dalam pelbagai channel, itu menjadi tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga kiriman yang anda tulis dalam wall saya ini juga tanggungjawab anda. Kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau ataupun meneliti setiap tulisan yang ataupun komen anda maupun settingan anda. Ingat, ini pencerahan politik bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Dan saya memberi tokok tambah itu mengikut kefahaman saya. Supaya kita tidak bergelar warga yang tidak up to date. Samping itu, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Tak boleh nak marah, tak boleh nak suka. Kalau tak betul, anda rasa tak betul, nak menyantuni, hantar kiriman pada saya. InsyaAllah kita berbahas secara yang harmonis, saudara. Ingat, saudara, kita warga cinta damai. Jadi, we must agree to disagree. Kalau saudara bersetuju, Alhamdulillah. Tak bersetuju pun tak ada masalah pada saya. Baik, saudara. Itu prinsip kita, ya. Jangan lupa tu. Saudara, hari ini memang cuaca berubah. Tiba-tiba daripada panas kepada sejuk. Dingin, hujan di sana-sini. Jadi, kesan daripada itu, saya mengharapkan agar anda berhati-hati. Kerana apabila waktu sejuk begini, virus corona dia mudah merebak. Kalau tak ada keperluan, duduk di rumah sajalah, saudara. Dan kalau hujan lebat di mana-mana tu, sentiasa berwaspada, khawatir kita pada banjir kilat. Kalau ada berlaku banjir kilat, bila ada pihak berwajib mengatakan segera pindah, berpindahlah, saudara. Itu yang perlu kita lakukan, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Suasana cuaca sekarang ini memang tidak menentu, bukan hanya di negara kita. Ia juga berlaku di mana-mana di seluruh dunia. Fenomena climate changes ataupun perubahan cuaca yang memang tidak menentu, tidak ada lagi pakar-pakar yang mampu untuk mentafsir apa yang sedang berlaku pada dunia kita ini, saudara. Saudara Nur Zaidi, Waalaikumsalam, Awangku, Ran 68, Rani Sitih, Muhammad, saudara Roslan Daud. Saudara, saya sebenarnya, saudara, setelah kita berbulan-bulan, ini saya tengok betul juga apa kata Datuk Seri Najib. Dia kata dah berbulan-bulan kita menubuhkan jawatan kuasa, pelbagai jawatan kuasa lah untuk memulihkan ekonomi ini. Mesyuarat demi mesyuarat diadakan. Jawatan kuasa demi jawatan kuasa ditubuhkan. Malahan sekarang ada pula jawatan kuasa khas, jihad memerangi inflasi, saudara.
Tapi akhirnya kita tengok, kita mengingatkan adalah satu pandangan, satu cadangan yang tuntas, yang hebat. Tak lebih lagi daripada pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang bertaraf menteri, mantan Perdana Menteri. Tiba-tiba kita dengar formula yang ada pada dia adalah untuk mengurangkan inflasi adalah untuk memberi subsidi pada golongan B40. Itu saja yang kita dengar, saudara. Saya geleng kepala. Itulah buah fikiran yang dapat diunjurkan selepas berbulan-bulan, meeting demi meeting. Bila meeting itu itulah habis juga wang negara, saudara. Dan perbincangan demi bincang, masa terbuang. Akhirnya, untuk mengurangkan inflasi, berilah subsidi pada golongan B40. Itulah keadaan saya, saudara. Itulah keadaannya, saudara, yang kadang-kadang bila saya mengulang, orang marah kat saya. Kadang-kadang geram juga. Tapi tak apalah. Biarkanlah saudara dia dengan majlis pemulihan negaranya. Kita tak usah campur lah. Kerana mereka pijak pandai belaka, saudara. Nak buat macam mana, saudara? Bertaraf menteri. Dan saya banyak mendapat kiriman daripada teman-teman yang bertanya tentang scammer yang semakin menjadi-jadi. Sekarang ni, saudara, dalam keadaan negara ekonomi yang tidak menentu ini, maka orang mencari jalan senang untuk cari duit. Ramai kawan-kawan saya yang telah pun terdedah dengan scammer. Ada yang mengaku dia datang daripada pejabat immigration. Ada yang mengaku datang daripada Kementerian Kewangan. Ada yang mengaku daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, saudara, ramai yang tertipu. Jadi saya mengharapkan agar anda berhati-hati. Kerana untuk saat ini, undang-undang cyber kita pun belum mantap. Saya ingatkan sepanjang persidangan parlimen ini, memang kita ada undang-undang cyber, tetapi belum tahu lagi dia punya pelaksanaan undang-undang tersebut. Hukumannya berapa? Sebab yang ditipu bukan sikit-sikit. Berbilion-bilion wang dah habis mengikut pihak polis. Ada teman saya, Puan Nora, dia tanya dengan saya, tak ada ke pemantauan ataupun tindakan daripada polis? Saya kata ada. Jabatan polis sebulan dulu pun saya dah bagi tahu telah mewujudkan satu jabatan khusus untuk menangani jenayah cyber. Tetapi saya cuba juga mencari, berbual dengan peguam teman-teman saya, dia kata untuk jenayah cyber ni masih belum mantap. Kalau mencuri hukum dia seksyen 1, kalau seksyen ini. Tapi seksyen apa? Nak dikenakan oleh seorang yang dalam undang-undang cyber ini. Jadi jalan yang terbaik, saya mengharapkan saudara jangan layan. Jika ada telefon berdering yang anda tak kenal, tak payah angkat. Sebab itu saya terus terang, mungkin anda mengatakan saya sombong. Kalau naik nombor telefon, saya tengok nombor saja. Dan tidak ada nama yang saya tulis, yang saya lekatkan ataupun yang saya kenal pasti, saya tak akan layan, saya tak akan angkat. Melainkan anda akan bagi tahu, ini saya. Nama Amir Hijaz. Kalau boleh, silalah jawab telefon. Saya akan call balik. Kalau saya tak kenal, saya tak angkat. Saya haraplah anda pesan pada saudara, kalau orang yang tak menentu, yang kita tak kenal, tak payahlah kita nak angkat. Sebab waktu saudara mengangkat telefon, menjawab soalan ataupun tekan, ini adalah survey. Anda berusia 18 tahun ke atas. Kami sedang menjalankan kajian berhubung dengan pilihan raya. Sila beritahu ya atau tidak. Bila anda klik aja, kadang-kadang dia boleh mencari data-data, termasuklah data kewangan anda. Habis licin duit dalam bank nanti. Sebab itu hari kita marah. Bagaimana data peribadi kita ni setelah pun dijual ataupun orang lain memiliki. Itu pasal kita marah dengan Khalid Jamaluddin. Bagaimana data-data kita ni boleh orang lain dapat. Ini kesannya maka jenayah cyber. Seksyen 420 cuma denda RM10,000. Ada Pak Cu kata Seksyen 420 cuma denda RM10,000. Itu saja. Sedangkan jenayah itu melibatkan berjuta. Ramai ada teman-teman, isteri dia menangis. Kenapa dia kata? Kenapa dia dah hilang RM36,000. Ada ni hilang RM50,000. Duit dia hilang lebur. Jadi saudara, saya mencadangkan. Terus terang saya pesan pada anda, kalau telefon yang bukan-bukan jangan jawab. Kalau gatal juga nak jawab, kalau tanya begini, tanya dia dah makan ke belum ataupun anda nak tidur dah lokap. Jawab begitu saja. Saya kadang-kadang dia telefon saya, dia kata, Encik, dalam rekod kami ada kes mahkamah tak selesai lagi. So saya kata, you nak tidur lokap ke? Okeylah, kita sembang lagi panjang lagi. Terus lagi. Jadi saudara, kita kena berani.
Ajar sikit skamer-skamer ni. Mereka sekarang ni sebenarnya adalah penjenayah. Iyalah, kerja tak ada, kerja itulah. Jadi berhati-hati saudara dengan terlalu ramainya skamer ataupun mereka terlibat dalam jenayah cyber. Jika agak meragukan nombor telefon ataupun data-data diberi, sila hubungi polis. Itu yang terbaik. Yang terbaiknya kalau dari sini anda terdapat ada 2-3 perkara yang perlu diselesaikan. Sila menghubungi bini semua. Ambil nombor itu, terus hantar kepada polis. Sama-samalah kita memberi kerjasama dengan pihak polis untuk kita memerangi cyber. Sebelum bukan hanya terkena pada diri kita, pada keluarga kita saudara. Itu pesanan saya berhubung dengan kes skamer ataupun jenayah cyber. Cuma saya agak ketawa hari ini apabila di Parlimen. Di Parlimen tadi, Speaker Dewan Rakyat akhirnya digesa untuk mengarahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad untuk menjawab soalan yang tidak diendahkan. Rupanya ada juga soalan yang dia buat tak tahu katanya. Dalam surat kepada Speaker Dewan Rakyat, Azhar Aizan Harun, Ahli Parlimen Seputih, terasa kok daripada Pakatan Harapan. Dia mengatakan telah meminta Perdana Menteri dalam soalannya supaya Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Seri Sabri memberikan butiran saiz, kos dan bilangan individu bukan kerajaan yang terlibat dalam lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Saudara, memang begitu. Untuk menggunakan wang rakyat, perbelanjaan wang rakyat tidak boleh sewenang-wenangnya. Jadi bila mereka melihat adanya ini kerana tersakuk, dia kata sebab bisinglah heboh dalam media sosial berhubung dengan lawatan Yang Amat Perdana Menteri ke Jepun pada Mei lalu kerana terdapat gambar iaitu menantunya Jovian Mandagi yang turut serta. Jadi dia nak tahu apakah beliau dah mengikuti rombongan itu menggunakan jet kerajaan. Tak boleh. Jet kerajaan hanya boleh dinaiki oleh Perdana Menteri dan isterinya saja sebenarnya. Tak boleh nak angkut orang tu orang ini. By invitation pula tu. Ataupun kalau orang tu ada kena-mengena. Mungkin dari Kementerian Luar. Mungkin ada benda yang boleh membawa keberuntungan untuk negara. Dia tak boleh sembarangan. Sebab itu sekarang dia dah timbul pula tu. Tapi bagaimanapun, Menteri Jabatan Menteri tak menjawab. Jadi akhirnya, ahli Parlimen daripada Seputih, dia minta supaya Speaker silalah beritahu pada Menteri kena jawab. Sekarang. Itu keadaannya. Jadi saya melihat pula tu semalam, ada tulisan yang keluar dalam cyber ni sekali lagi saudara. Apabila Menteri, bila Menteri ni dia kata usul ataupun cadangan memotong gaji Menteri, timbalan Menteri dan pengerusi JLC bukan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat berhubung dengan inflasi dan kenaikan harga. Ada lagi makedum. Ingatkan itu hari dah berdiamlah, okeylah tu. Sebab saya kata tak perlu nak jawab lah. Kalau anda tak bersetuju, sudahlah. Kita tahu gaji anda besar-besar belaka. Saya melontarkan persoalan ini, bukan memang kita tahu potong gaji menteri itu berapa sangat. Katalah 3-4 juta atau 5 juta. Tak mampu untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu. Tetapi yang kita mahu apabila menteri sanggup redha memotongkan gaji atau allowance-nya, ini adalah petanda bahawa mereka juga empati, simpati dengan rakyat. Mereka juga akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jangan dibiarkan rakyat terkulat-kulat, terkebil-kebil. Duduk di rumah tak tahu nak buat apa sekarang ni. Jadi mereka kaya raya, mereka senang lenang. Jadi, okey, Menteri Kabinet bersetuju. Jadi rakyat pun ada kelegaan perasaan. Dia miskin. Ini bukan hanya miskin harta benda. Susah hari ini bukan hanya susah makan dan sebagainya. Kesusahan jiwa. Sakit hati. Dendam ini. Jadi menteri ini waktu kuyup lah. Betul saya kata bila dia mengatakan bahawa motong gaji menteri tidak menyelesaikan masalah. Kita tahu. Tak payah bercakap lah. Sebab itulah saya katakan. Malahan saya kata, dia kata zaman Barisan Nasional dulu pun pernah terjadi. Keadaan yang sama, tapi kenapa tak bising? Yang dulu-dululah. Kenapa nak dibangkit-bangkit? Kenapa nak diungkit-ungkit? Yang sudah-sudah. Jadi apakah anda merasakan pimpinan kerajaan hari ini mengatasi yang terbaik daripada yang dulu? Aduh, menyerap darah saya tengok keadaan tu.
So, bagi saya sekarang ni, menteri ni mereka cuba nak mempertahankan supaya sekopang pun, 1 sen pun gaji mereka tak redha dipotong. Kita katakan potong gaji itu menandakan empati ataupun kebersamaan mereka dalam mengharungi kesusahan yang diharap oleh rakyat, yang dilalui oleh rakyat. Dan berjanjilah untuk sama-sama memerangi atau jihad inflasi. Bukan memberi kata kenyataan begitu saja. Saya rasa kadang-kadang ni menteri ni kalau lalu depan saya mungkin tak kena gaya. Bertepuk bagi dengan telur busuk je. Nah, bila dia kata, kita faham. Bila dia mengatakan bahawa potong gaji bukanlah penyelesaian kepada masalah inflasi, masalah kenaikan barang. Memang kita tahu. Tapi sebagai tanda simpati, tanda keprihatinan, tanda empati bahawa menteri juga bersama-sama rakyat redo dalam keadaan susah ini, potong gaji. Sama-samalah kita kayuh batul kita ini untuk kebaikan masalah umat. Sepatutnya begitu. Bukan mengeluarkan kenyataan yang menyakitkan hati rakyat. Hari demi hari mereka mengeluarkan kenyataan yang amat menyakitkan, yang amat membosankan kita mendengarnya. Aduh, itu keadaan saya. Saya tengok begitu, saya marahlah sebenarnya. Bukan saya marahkan apa, kerana mereka boleh buat kenyataan sembrono. Sebab mereka memegang segala agensi-agensi. Bolehlah cakap segala sebarangan. Rakyat, apakah biar rakyat dah tengok begitu. Oh, menteri kata tak payah potong gaji mereka. Ya. Apakah kita mahu punya rakyat yang ngeh sebarangan? Sentiasa ngeh. Jangan. Tak usahlah. Itu hari saya dah marah satu menteri. Hari ni dah timbul juga menteri juga. Tak tahu pula dia orang ni. Saudara, dalam keadaan begitu, tiba-tiba saya terbaca laporan saudara Ahmad Syuhail Adnan dalam media berita harian. Ini perlu kita fikirkan, saudara, kerana katanya Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan 12 daripada 55 permohonan warga Bangladesh untuk mendapatkan kerakyatan dalam tempoh 12 tahun. Ini menimbulkan persoalan bagi saya. Udahlah semalam saya mengatakan bahawa 1 juta lebih lah warga daripada negara China yang datang ke negara kita ini, jawapannya di Parlimen, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan bahawa ada 1 juta lebih yang tidak dapat dikesan, tidak meninggalkan negara kita. Sepatutnya dikesanlah, carilah. Saya nampak hari ini media sosial, media-media arus perdana juga sudah pun memperkatakan persoalan tersebut. Dan saya mengharapkan agar Kementerian Negeri berusaha untuk membersihkan elemen ini. Tiba-tiba bila saya tengok, Kementerian Dalam Negeri memaklumkan kelulusan permohonan itu dibuat mengikut perkara 19 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu permohonan kewarganegaraan melalui penaturalisasian membabitkan individu berusia 21 tahun. Bagi saya lah, dalam keadaan sekarang ni, katanya berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara, jumlah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 19 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang dimohon oleh warga negara Bangladesh dari tahun 2010 hingga 30 Jun 2022 adalah seramai 55 permohonan. Dari jumlah itu, seramai 12 permohonan dianugerahkan dengan taraf kewarganegaraan Malaysia. Mudahnya kita menerima orang jadi warga negara. Itu jawapan bertulisnya di Dewan Rakyat. Kenyataan itu adalah menjawab soalan Pang Hock Leong, iaitu Pakatan Harapan Labis yang meminta perincian, kriteria dan jumlah warga negara Bangladesh yang diberikan kerakyatan Malaysia dari 2010 hingga 2021. Ini secara saya nyatakan yang benar. 12 orang dapat. Kita macam mana? Apakah kita dengan mudah dapat kerakyatan kalau negara kita susah untuk kita berada di negeri orang? Saya sering mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baiklah kita jaga hujan batu ni. Saya makan batu pun makan batu lah. Tapi kita kena jaga kedaulatan negara kita. Kita kena sensitif dengan masalah sebegini. Sebab sekarang nak harap macam mana? Nak harap ke ahli politik. Tengok hari ni. Selama ini dinafikan, hari ini Mahkamah Ipoh menjatuhkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu iaitu Paul Yong Chu Kiong didapati bersalah merogol pembantu rumah warga Indonesia 3 tahun dulu. Dia bagai nak geraklah menafikan sebagainya. Tapi Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Abdul Wahab Muhammad
menjatuhkan hukuman terhadap Chu Kiong selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah beyond reasonable doubt. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan permohonan peguam mewakili tertuduh iaitu Datuk Rajpal Singh untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin selain dokumen perjalanan iaitu pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah. Ini satu hal lah. Ini kadang-kadang mereka bercakap soal moral. Mereka nak jadi pemimpin. Takkanlah orang gaji pun kau nak sapu. Kalau gatal sangat, pergilah ke hotel. Pergilah ke luar negara. Saya berpesan pada teman-teman, kalau betul-betul dah tak larat nak tahan nafsu, tinggi sangat nafsu anda tu mengalahkan nafsu anjing liar, jangan buat penyakit di rumah. Kalau pembantu rumah tu dia nak membantu isteri kita, jangan dilakukan yang bukan-bukan. Hormati, dia datang ke sini untuk mencari rezeki yang baik. Tiba-tiba dia rogo sebegitu. Saya juga bersimpati dengan mereka. Tapi kadang-kadang mereka nama saya pemimpin. Itu saya katakan, mereka sepatutnya perlu dipimpin. Tak layak dipimpin. Saudara, itu gambarannya kita dapat. Dan hari ini satu negara heboh. Kelang kabutlah dalam pukul 12.30 tadi tu. Heboh. Satu Melaya. Kerana gangguan bekalan elektrik yang terbesar mengganggu seluruh negara. Ini mengingatkan kita peristiwa ini pernah berlaku, saudara. Kalau saudara buku dalam Memoirs of Tan Sri Ani Arup, Allahyarham Tan Sri Ani Arup pernah menerangkan bagaimana selepas insiden tersebut, maka wujudlah pengswastaan pembekal kuasa elektrik, IPP. Saudara jangan lupa, kononnya masa itu berlaku di Pulau Pinang, iaitu kabel yang merentasi Jambatan Pulau Pinang itu katanya terbakar. Tapi kesannya satu Melaya. Dan hari ini juga berlaku. Seluruh ibu negara kita seriau juga. Apabila pusat dia ibu negara terputus bekalan, parlimen tentulah terputus. Yang paling saya khawatir sangat adalah tempat-tempat yang menyentuh soal keselamatan. Ibu pejabat polis, hospital, bomber, ini tempat-tempat ini yang perlu dijamin dia punya bekalan elektriknya. Alhamdulillah. Walaupun kejadian berlaku jam 12 tengah hari. Katanya ia berlaku di pencawang masuk utama di Yomping Utara. Di Yomping Johor. Katanya ada kerosakan. Memanglah kita nampak, saya nampak ni ada gambar macam terbakar sedikit apa semua tu. Jadi maka tenaga nasional segera ambil tindakan. Dan Alhamdulillah, dalam waktu yang cepat juga, ia telah pun selesai dipulihkan. Namun bagaimanapun dia buat peringkat-peringkat lah. Tak boleh buka, ledak begitu, terbakar habis pula lagi. Jadi berperingkat-peringkat. Kebanyakan yang terjejah berjaya dipulihkan secara berperingkat seawal 20 minit selepas gangguan. Dan kawasan-kawasan yang mendapat gangguan daripada pukul 12, pukul 3 petang dan sebagainya, akhirnya Alhamdulillah telah pun dapat dipulihkan sehingga saat ini. Terima kasih pada warga TNB. Mereka bekerja dengan gigih. Secara sepatutnya kita orang baik, pekerja yang baik, perlulah kita santuni mereka, ucapkan terima kasih. Tapi bagaimanapun berhati-hati besar kemungkinan apakah ada lagi lepas berlaku insiden ini, apakah ada lagi cadangan supaya ada pula IPP lagi. Sedangkan IPP itu zaman Datuk Seri Najib diambil alih balik. Itulah punca perbalahannya. Juga antara sebab berbalah dengan Datuk Mahathir. Sebab bila ambil alih daripada pembekal kuasa elektrik ini adalah kroni-kroni mantan Perdana Menteri yang lalu. Itu keadaan saudara. Baik. Dan saudara hari ini, sebab saya katakan, tanda-tanda awal pilihan raya umum akan diadakan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan usul rang undang-undang anti lompat parti. Dah bawa semalam rang undang-undang SOSMA. Nampak gayanya okeylah 111 berbanding dengan 88. Saudara, tapi sebab kita katakan 88 tak bersetuju tu adalah daripada Parti Pembangkang. Jadi apa artinya perjanjian ataupun
apa ini tanda tangan ni perjanjian persefahaman. Sepatutnya tak boleh menyulitkan. Tapi mendengar dari perbahasan tersebut, saya tak nampak ada keikhlasannya. Dan hari ini sekitar jam 12 tengah hari tadi, maka rang undang-undang anti lompat parti dikemukakan. InsyaAllah besok. Cuma yang kita lihat sepanjang hari ini, boleh katakan wakil-wakil yang membahaskan. Saya dengar, tak ada seorang pun daripada Parti Bersatu. Apakah Parti Bersatu itu? Parti katak-katak. Ini rang undang-undang anti lompat ini adalah untuk memastikan tiada lagi kotak-katak yang melompat di kolam politik. Sehingga lewat petang tadi saya dalam sesi perbahasan rang undang-undang anti lompat itu yang bermula daripada jam 12 tengah hari. Memang kita nampak memang rancaklah orang bercakap apa semua. Belum ada lagi ahli parlimen daripada parti PBM yang mengambil bahagian. Setakat hari ini yang kita nampak yang mengambil bahagian daripada Barisan Nasional, UMNO, daripada PAS, daripada Parti Keadilan, DAP, Parti Amanah, Parti Pejuang ada, Parti Muda ada, Gabungan Parti Sarawak, GPS, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO, Parti Sarawak Bersatu PSB, Parti Bangsa Malaysia PBM dan Bebas. Tapi PBM tak ada. Ya, setakat ni belum ada seorang pun dalam kalangan 9 ahli parlimen bersatu yang tidak menganggotai anggota kerajaan. Mereka bangun untuk membahaskan rang undang tersebut yang mengekang tindakan lompat parti. 9 ahli bersatu tapi tidak menganggotai kabinet. Sepatutnya mereka boleh bercakap. Itu terdiri daripada Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Azizah Muhammad Don, itu Beaufort, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih, itu ahli parlimen Sabak Bernam daripada UMNO yang melompat. Dan mereka tak ada dalam kerajaan. Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof daripada Alor Gajah, Datuk Zakaria Ahmad Idris daripada Libaran, Datuk Seri Syed Abu Hussein Hafiz daripada Bukit Gantang, Parlimen Bukit Gantang, Datuk Abdul Rahim Bakri, ahli Parlimen Kudat, Datuk Syabuddin Yahya, ahli Parlimen Tasik Gelugu, dan Datuk Muhammadin Ketapi daripada Lahad Datu. Jadi tersenarai pembahas yang di-Ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Azhar Harun juga tidak menyebut mana-mana ahli Parlimen bersatu untuk membahaskan rang undang itu sehingga sesi tamat jam 8.30 tadi. Tak ada. Jadi bagaimanapun adalah masa pembahasan tu Aizah Dun dan Santara Kumar. Dia pun melompat juga. Daripada Segamat. Dia cubalah ada nak menepis hujahan-hujahan yang dibawa, yang dibentangkan, yang diungkapkan oleh Ketua Pembangkang. Tapi orang gelak lah. Sebab kamu katak, kamu nak bela diri. Jadi mungkin gamaknya, kita tengok besok lah. Mungkin selepas soal mulut dan sebagainya, mungkin ada pula wakil bersatu, kita dengar lah. Cuma saya katakan, tak malu ke dia orang ni? Apakah mereka tidak mempunyai perasaan malu mendengar orang bercakap orang undang-undang ni untuk kamu berada dalam Dewan? Sebab ini semua kerana kamu. Kerana anda yang bersikap begitu, maka terpaksa diwujudkan satu rang undang-undang anti lompat yang tidak pernah dibuat di mana-mana negara. Kita terpaksa mewujudkan rang undang-undang anti lompat. Apa punya, saya tak tahulah. Kalau besok mereka bercakap macam Santara tadi tu, saya kata, apa punya orang ni? Tak ada moral obligasi. Orang macam mantan Puteri UMNO, ahli parlimen Masjid Tanah, Mas MRT, tak malu ke kalau nak bincang? Macam Azmin Ali, macam Zuraidah Kamarudin dan sebagainya. Tak malu ke dia orang? Saya tak tahulah. Saudara Badrul Hamid, timbalan yang Tuan YDP, lagi muka tembok. Itulah. Nak membincangkan persoalan ini. Sebab memang kita UMNO khususnya, memang kita dah minta. Sebab itu saya dengar memang antara pembahas dalam tadi itu saudara ahli parlimen daripada Setiawangsa, Nik Nazmi. Apa yang saya katakan, dia quote balik. Betul. Dia kata yang terkesan, yang menghadapi persoalan tentang anti lompat ini,
yang terkena, yang amat terkesan pedihnya, dua parti saja, iaitu UMNO dan Perikatan Parti Keadilan. Saya dah bercakap 5 bulan dulu dah, saya kata. Yang mengalami nasib malang ini bila ahlinya melompatlah UMNO dan Keadilan. So tadi Nik Nazmi dia bercakap betul. Dia pun bersetuju. Tapi tak katalah saya yang bercakap. Dia kata memang yang terkesan adalah UMNO dan Parti Keadilan. Orang lain tak terasa. Memang pun siapa nak rasa pun. Siapa nak merasa sebab mereka mendapat labanya. Sebab mereka, ini yang saya katakan berkali-kali dulu, bahawa apabila adanya lompat ini, adanya scheme of thing, inilah ajaran ataupun unjuran rasuah terbesar di kalangan ahli politik yang khususnya di kalangan wakil rakyat. Macam mana orang mereka macam ini boleh diharapkan untuk membasmi rasuah? Kerana scheme of thing itu adalah antara rasuah politik terbesar. Kamu sokong aku bagi kamu jawatan menteri. Kamu sokong aku bagi kamu jawatan timbalan menteri. Kamu sokong aku lantik sebagai JSC. Jangan risau, kamu semua sokong aku sebagai Perdana Menteri. Inilah habuan aku beri. Itu rasuah lah tu. Itu namanya rasuah. Jadi kalau ahli parlimen, orang yang dipercaya oleh rakyat, orang yang diangkat oleh rakyat, menjadi ahli parlimen untuk memperjuangkan nasib rakyat, mereka awal-awal lagi bergelumang dengan rasuah. Sebab itu saya amat mengharapkan pilihan raya kali ini kita buang semua yang ada tu. Tak ada keperluan. Saya cukup terima kasih. Sebab saya berkesempatan berbual dengan Presiden Parti UMNO, Datuk Zahid. Sebab itu dia semalam pun dia mengatakan bahawa waktu dalam perbicaraan semalam dia mengatakan bahawa 3 orang ahli parlimen UMNO yang keluar parti menyertai Parti Peribadi Bersatu selepas pilihan raya 14 kerana mereka mahu menyelamatkan diri mereka daripada disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Itu jelas. Beliau menyatakannya waktu di mahkamah semalam. Jadi ketiga-tiga ahli parlimen itu antara ahli UMNO yang memenangi kerusi parlimen pada PRU 14. Individu pertama melompat katanya ahli parlimen Masjid Tanah. Kemudian katanya saya difahamkan dia diberi amanah untuk mengendalikan dana pilihan raya umum. Tapi wang itu tidak digunakan untuk PRU bagi pergerakan putih UMNO. Secara terbuka di mahkamah, Datuk Seri Zahid mendedahkan. Ya, kalau Mas Irati nak nafi-nafi, kalah. Kalau rasa tak betul nak saman-saman lah. Malah wang itu dikeluarkan daripada tabung dan dimasukkan ke akaun lain untuk tujuan peribadi dan wang itu tidak digunakan untuk jentera puteri. Jadi bila dah ada macam tu, kamu melakukan jenayah itu macam Syed Saddiq lah. Maka SPRM datang, takut melompat. Kemudian ini seorang lagi katanya adalah menteri yang mewakili kawasan Jeli, Datuk Mustafa Mohamad. Sebelum PRU 14 merupakan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan dan diberikan amanah untuk mengendalikan urusan jentera parti. Sebagai wang itu sepatutnya digunakan untuk urusan logistik dan membawa pengundi yang bekerja atau bermesautin di Lembah Kelang untuk kembali mengundi. Kata Zahid, saya diberitahu bahawa sejumlah 30 juta wang itu tidak dibelanjakan untuk logistik, tapi ada maklumat bahawa ia diberi kepada isterinya untuk dimasukkan ke dalam akaun peribadi. Jadi, untuk menyelamatkan diri, lompat. Itu saya katakan bahawa inilah antara gejala-gejalanya. Saya kata ini apa yang dilontarkan oleh Datuk Zahid yang dilaporkan oleh mahkamah. Tapi macam mana pun sewaktu dia nyatakan tu, dia ditingkahlah oleh Pendahulu Raya, Raja Nozela Raja Toran. Dia tak bersetuju, tapi hakim kata tak apalah untuk dia nak menjelaskan keadaan. Itu gambarannya. Retinya sekarang ni saudara, bahawa kegiatan, scheme of thing, lompat-melompat, selain daripada adanya imbuhan. Aku bagi ini kamu dapat. Jadi sekarang ni kalau kamu menyertai aku, maka jawatan pun dapat dan kamu tidak akan dituduh. Ini gambarannya. Jadi apakah negara kita tak malu ke kita nak mengemukakan satu rang undang-undang yang sebegini yang akan mendedahkan? Bagaimanapun kita mengharapkan wujudlah undang-undang ini segera. Itu gambaran saudara. Jadi saya nak berbicara lebih soal ini pun kita tunggulah besok sebab rang undang ini belum tahu lulus tak lulus. Tetapi seandainya diluluskan, maka inilah permintaan daripada Parti Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, permintaan daripada DAP dan Amanah
yang mereka begitu terkesan. Sebab kesan daripada lompat-melompat, maka runtuhlah kerajaan Pakatan Harapan. Itu permintaan mereka. Jadi dendam dia orang pada yang melakukan lompatan. Sama ada lompat kijang ke, lompat katak ke, itu tak kisahlah. Katak lompat jadi menteri. Jadi menteri kanan pun ada. Memang begitu, saudara kakak Kolamoh. Saudara Nur Azizah, negara sudah korup. Dan rakyat terkesan benar. Negara kita sekarang ni is the maximum now. Apa kita nak buat sekarang ni? Alhamdulillah, anti lompat dah dibawa. So, mudah-mudahan usai saja rang undang-undang anti lompat, maka bolehlah dibubarkan parlimen. Saya dipahamkan bahawa memang benar bahawa biar Mak Bawa Perdana Menteri akan membubarkan parlimen untuk segera. Sebab itu sekarang ini saya melihat yang begitu merasa terkesan sangat-sangat adalah lebay. Sebenarnya saja, lebay-lebay dah mula terasa. Sebab itu mereka mulalah memulakan kenyataan. Sebab itu saya agak menarik. Saya tengok tulisan daripada Arif Faizal Nur Arifin. Dia kata, PAS, ahlinya sokong Muafakat Nasional. Kepimpinan sokong PN. Penyokong Perikatan Nasional sekarang mampu mencipta persepsi tanpa merujuk pada realiti. Ini keadaannya. Saya ingat semalam saya dah bercakap ni. Cuma saya nak tanya, apakah relevankah lagi PAS untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15? Seandainya ia masih dikemudi ataupun dipimpin oleh Tuan Guru Ajadi. Apakah relevankah PAS sekarang ni? Sebab dulu dia menyeru semua orang Melayu supaya jangan mengundi DAP. Tapi lepas itu, bila dah bersama, dia kata undilah DAP. Sebagai contohlah, saudara. Kemudian, dia kata tak mau dengan UMNO, sebab UMNO ni bersama-sama dengan KP. Sebab UMNO adalah Barisan Nasional, ada MCA, MIC. Tapi masa dia bersama-sama dengan Pakatan Harapan, boleh pula. Sekarang ni, dia menyalahkan pula rakyat kononnya tidak faham soal-soal agama. Sebab itu, dia memilih untuk Pakatan Harapan. Jadi, dalam keadaan ini dah banyak sangatlah. Banyak sangat kenyataan-kenyataannya yang kita lihat bercanggah. Jadi, apakah beliau memimpin parti PAS ini, maka boleh membawa kejayaan? Tak tahu. Guardian Loan, macam zaman Tun, itu sampai percuma bagi duit kepada orang-orang Sulu selama 22 tahun. Engkau suka sokong orang macam tu. Kali ni, tak tahulah. Guardian Loan, saya tak mau campur perbalan anda sana tu. Tapi, saya cuba nak tengok. Alias, Mac, kenapa SPRM tak tangkap kata-kata yang terima scheme of thing? Ini pun membuat keheranan saya. Inilah sebabnya kerana apabila Ketua Pengarah SPRM dilantik oleh orang politik, kita tuntut supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini diletakkan di bawah direct, di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Tak mau lagi dia diletakkan oleh pelantikan politik. Seharusnya, kalau SPRM ini diletakkan di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, Tuan Agong menentukan siapa jadi ketuanya, saya rasa hari ini mereka boleh buka. Dia tak takut Perdana Menteri ke, Menteri ke. Kalau tak betul, aku siasatlah. Tapi sekarang ni SPRM duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini masalah dia. Scheme of thing. Sepatutnya scheme of thing memang jelas. Saudara Alias, memang jelas adalah satu tindakan korupsi politik yang seharusnya diperangi. Dan sekarang ni, saudara, saya melihat sekarang ni berbalik pada tentang pilihan raya akan datang. Persoalan saya mampu ke PAS mempertahankan kedudukan di Kelantan. Saya tengok serangan kali ini kerana orang marah sangat cara Nik Aman menjawab soalan-soalan daripada apa yang dilontarkan oleh Datuk Usham dalam segmennya Save Kelantan ini, nampak banyak tersasar. Dia tak menjawab pun. Malahan dia apa yang soalan dibangkitkan oleh Datuk Usham langsung tidak ditangani oleh Nik Amar. Soal air paip bocor, lebih 50% air di bawah air Kelantan tak ada ditangani. Lebih kurang 4,006 km jarak keseluruhan mengikut jawapan di sidang pun tak ada. Mas Sokor, Mas Sokor saudara 65 tan yang dikeluarkan oleh syarikat daripada luar negara di Sokor. Itu dalam Tanah Merah rasanya. Jadi kerajaan Kelantan cuma dapat sedikit saja cukainya. Sedangkan orang yang mengeluarkan emas itu mendapat laba yang begitu besar, berbilion-bilion.
Kemudian Lembaga Pengarah Akademi yakin Sdn Bhd. Katanya pergi melancong ke luar negara. Habis kos dekat 1 juta. Mengikut laporan Ketua Audit Negara. Kata Datuk Syam. Pun tak dijawab. Ini kemudian dia kata isu AYSB dapat kawasan balak 10,000 ekar. Tak jawab juga. Kenapa perlu buat takungan air pinggiran sungai 1.24 bilion di Machang. Sedangkan kos untuk menukar paip air lama sejauh 4,006 km itu membabitkan kos 1.26 bilion. Jadi di mana keutamaan? Apa tindakan kerajaan negeri tentang balak yang telah disita di hutan simpanan kekal Nenggiri berjumlah lebih 5 juta. Dan soalan yang dibangkitkan oleh SAFE Kelantan, kenapa rakyat Negeri Sembilan boleh dapat 5,000 ekar tanah, sedangkan rakyat Kelantan miskin nak dapat 0.5 ekar pun untuk tapak rumah tak dapat. 5 ekar untuk tanam durian pun tak dapat. Isu syarikat pimpinan PAS Kelantan dapat tanah di Gua Musang dan syarikat Abang Esko dapat tanah di Machang tidak berjawab. Isu logik air dibina tapi tidak keluar air. Seperti yang dirancang di Merbau Condong, di Panji, di Ketereh, Air Putih, Semarbau, Pasir Tumbuh. Kos untuk bina mahal tapi air keluar setitik-titik. Isu rampasan tanah merantau. Ini mu'alaf yang usahakan tanah itu anugerah arwah Tuan Guru Nek Aziz kepada mu'alaf itu akhirnya disodok oleh kerajaan selepas bagi 899 ekar kepada syarikat luar Kelantan. Isu perubuhan rumah jalan atas Paluh yang saya dah bercakapkan. Saya ingat dalam 2 minggu lepas. Kerajaan negeri janji nak bagi rumah bernilai 160,000 kepada 54 penduduk asal. Kini rumah telah dirobohkan. Cuma dapat sagu hati RM1,000. Itu kata Syam, bukan saya. Laporan daripada SAFE Kelantan. Kemudian isu tanda air di Mengkebang dan Cucuh Puteri yang diluluskan pembukaan ladang hutan pembalakan di Kuala Kerai. Kemudian isu tanah padang bola di Tok Bali, di Tok Balik, Pasir Putih adalah sebahagian isu yang diutarakan oleh SAFE Kelantan. Jadi sebagai warga Kelantan, isu yang berbolok-bolok begitu, bolehkah PAS mempertahankannya? Saya nampak inilah keadaannya apabila menghadapi pilihan raya akan datang. Satu benda yang amat sukar untuk pimpinan PAS dalam menghadapi persoalan bukan yang akan dibangkitkan oleh rakyat, bukan dibangkitkan oleh ahli politik. Rakyat sendiri nak tanya pun saya ingat terkucil nak jawab. Saudara, macam saya kata tadi, SOSMA semalam diluluskan. Cuma kelulusan SOSMA masih ada 88 pembangkang. Ini yang perlu Datuk Seri Ismail Sabri melihat secara jelas. Jadi dalam keadaan begini, banyak orang bertanya dengan saya, benarkah pilihan raya ini? Saya kata pasti akan berlaku. Usai saja ini pindaan rang undang-undang anti lompat ini, maka Datuk Ismail Sabri besar kemungkinan akan membubarkan kerana untuk mempertahankan saat ini, untuk bertahan lagi, saya rasa satu benda yang amat sukar. Kerana masalah ledakan, dentuman, tsunami ekonomi yang sudah pun berada di ambang pintu, saudara. Hari ini keadaan semakin menyukarkan. Jadi yang hanya boleh dilakukan apabila kita mempunyai sebuah kerajaan yang mantap. We need to have one solid government. Tak mahu lagi yang ada tempel-tempelan. Kita perlu ada satu buah kerajaan yang benar-benar. Kalaulah berkongsi pun, biar perkongsian yang ikhlas. Bukan hanya sekadar marriage of convenience ataupun untuk kepentingan politik semata-mata. Hari ini, kerajaan yang ada hari ini secara adalah marriage of convenience. Dunia tahu, rakyat tahu antara UMNO dengan PBM sudah berpatah arang. Berkerak rotan. Tidak mungkin UMNO akan menyantuni PBM. Dan amat mustahil untuk parti pribumi ini menggih ataupun mengikut cakap daripada wakil daripada UMNO. Itu sudah jelas. Sebab itu saya katakan kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan berantakan. Kerajaan tempel-tempelan. Tunggu masa nak meledak. Kerana dalam keadaan sekarang ini harap mengharap. Aku sikkan ni aku dah jatuh. Okeylah, janji kau buat begini ya. Kau buat begini ya. Itu keadaannya. Tiga buah parti yang bukan merupakan parti besar. Ini juga satu benda yang saya kata kesongsangan dalam politik.
UMNO yang cuma menang 42 kerusi saja, sekarang ini memimpin negara sebagai Perdana Menteri. Sedangkan ada parti lebih besar daripada itu yang tidak jadi kerajaan. Ini gambaran saja. Kemudian datang pula campuran. Dicampur pun semua parti-parti yang dilihat parti yang kecil. Parti PBM, berapa ahlinya sebenar? Ahli parlimennya. Yang sebenar-benarnya. Melainkan mengimport katak-katak. PAS dengan hanya 18 kursi saja. Bukanlah satu gabungan yang macam dulu Barisan Nasional. Lepas tu Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC. Dan kukuh kedudukannya. Jadi datang MCA dengan mungkin 12 kursi ke 14 kursi. MIC mungkin dengan 7-5 kursi. Lain UMNO bersama dengan parti PBB daripada Sarawak. Datang pula daripada Sabah. Jadi menjadikan sebuah kerajaan yang mantap. Walaupun kita bergabung. Tapi pergabungan itu pergabungan yang mantap. Ini hari ini bukan pergabungan yang mantap. Yang tidak mantap. Suasana sekarang ini adalah segalanya dalam keadaan yang in the limbo. Bergerak sikit, orang ni buat checkmate. Bergerak sikit, orang ni nak check. Sampai bila? Sebab itu saya merasakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pasti akan membubarkan Parlimen dalam waktu terdekat. Orang tanya saya bila? Jangan lupa orang Pahang dia suka pada September. Tunggulah 3 September atau 10 September. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.